wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Izzat, Doktor Kesihatan Wanita dan Kehamilan. Untuk segmen Borak eksklusif bersama Puan Irma pada hari ini, saya akan berkongsi mengenai jangkitan GBS serta kesannya terhadap kehamilan. Nantikan bagaimana nak mengurangkan risiko jangkitan GBS kepada bayi. Yang pertama, jika urin ibu didapati ada kuman GBS, ibu akan diberikan antibiotik secara oral. Masa tahu ada GBS tu, masa tu juga akan dapat antibiotik secara oral. Dan kemudian masa ibu nak melahirkan nanti, ibu akan diberikan sekali lagi antibiotik yang diberikan melalui IV drip, ya. Maksudnya ada dua antibiotik akan diberikan untuk ibu yang ada GBS di dalam urin. Yang keduanya, jika swab vagina ataupun swab rectum itu menunjukkan ibu ada GBS pada kehamilan yang terkini, ibu akan diberikan antibiotik, ya, ketika ibu hendak melahirkan. Antibiotik ini akan diberikan melalui IV drip, ya. Okey, kalau ibu ada anak sebelum ini yang terkena jangkitan kuman GBS untuk kehamilan-kehamilan yang sebelumnya, ibu ini juga akan menerima antibiotik ketika hendak melahirkan dan akan diberikan melalui IV drip, ya. Okey, kalau ibu yang ada GBS tiba-tiba leaking ataupun turun air, ya, ibu-ibu ini tak tunggu dah. Ibu ini akan terus mengalami induction of labour supaya risiko jangkitan GBS kepada bayi dapat dikurangkan. Kalau ibu itu tak ada GBS, ya, tapi masa nak melahirkan menunjuk simptom-simptom ibu ini ada jangkitan kuman, ya, seperti demam dan simptom-simptom yang lain, ibu ini akan diberikan juga antibiotik. Tetapi antibiotik ini bukan sahaja cover untuk GBS, antibiotik ini juga akan cover bakteria-bakteria lain yang menyebabkan common jangkitan-jangkitan biasa ketika mengandung. Satu lagi, kalau ibu itu sudah sakit nak bersalin bayi yang tidak matang, ya, kurang daripada 37 minggu, ibu ini juga akan menerima pemberian antibiotik yang diberikan dalam bentuk IV drip, ya. Okey. Saya perlu jelaskan kekeliruan, ya, sebab banyak sangat ibu yang minta antibiotik bila kita cakap dia ada GBS. Okey. Pertama, ada satu golongan ibu yang ada urinnya ada GBS, ya. Urin yang ada GBS, ibu ini akan menerima antibiotik masa dia mengandung, ya, sebelum bersalin lagi dia dapat antibiotik, dan ketika nak bersalin dia akan dapat antibiotik sekali lagi. So ada dua, ya. Masa nak bersalin tu dia akan dapat antibiotik melalui IV drip lah, dan sebelum bersalin tu dia akan dapat antibiotik melalui ubat yang diberi secara makan. Okey. Dan golongan yang kedua adalah ibu yang ada GBS, ketika kita dapat rectum swab dia ada GBS ataupun vaginal swab dia ada GBS ketika hamil sekarang. Okey. Golongan ibu sebegini akan diberikan antibiotik ketika hendak melahirkan, ya. Maksudnya ketika nak melahirkan itu barulah kita bagi antibiotik melalui IV drip, ya, melalui IV drip. Pemberian antibiotik, ya, kepada ibu yang ada GBS ini dapat mengurangkan risiko untuk babynya untuk mendapat jangkitan GBS, ya. Tapi perlu ingat, ya, kalau seseorang wanita itu adalah GBS carrier, ya, tapi dia ada tarikh untuk menjalani pembedahan elective caesar, ya, maksudnya bayi tidak akan melalui jalan bawah, so risiko untuk dapat jangkitan daripada GBS tu pun kurang. Melainkan ibu-ibu ini telah mula sakit bersalin ataupun telah leaking, ya, dan antibiotik akan diberikan jugalah, ya. Walau bagaimanapun, ibu-ibu yang perlu menjalani pembedahan caesar ini secara elektif, ya, antibiotik tetap juga diberikan kepada mereka. Bukan sahaja cover untuk GBS, dia hanyalah cover semua jenis bakteria-bakteria yang menyebabkan jangkitan kuman ketika pembedahan. So itu adalah standard yang kita bagi untuk ibu-ibu yang perlu menjalani pembedahan caesar. Okey, ada soalan yang tanya kepada saya ada GBS kehamilan yang sebelum ini, adakah saya perlu menerima antibiotik untuk kehamilan yang sekarang ini? Okey, kalau baby masa kehamilan yang terdahulu itu telah dijangkiti GBS, ya, telah terkena jangkitan GBS, ibu akan diberikan antibiotik untuk kehamilan sekarang ini ketika hendak melahirkan melalui IV drip, ya. Okey. Kerana baby yang sekarang ini pun berpotensi untuk mendapat jangkitan GBS kerana ada sejarah baby yang sebelum ini terkena jangkitan GBS.
Okey, tapi kalau kandungan yang terdahulunya babynya tidak terkena jangkitan GBS, okey, ada dalam 50% ya wanita dalam golongan ini ada mempunyai GBS ya. Satu dalam dua wanita ya, satu dalam dua wanita ada GBS untuk golongan sebegini, 50%. Jadi saya sarankan untuk golongan wanita yang sebegini ya untuk membuat swab ya, membuat swab vagina ataupun rectum ya pada umur kandungan 35 hingga 37 kehamilan, dan saya selalu buat pada umur kehamilan 36 minggu. Jika swab ini positif ya, jika swab ini positif, okey, risiko baby yang terkini untuk mendapat GBS pun tinggi, 1 dalam 400. Jadi ibu akan disarankan untuk menerima antibiotik ketika hendak melahirkan melalui IV drip. Jika swab negatif ya, jika swab negatif bermakna bayi yang terkini ini untuk mendapat jangkitan GBS itu sangat kurang ya, 1 dalam 5,000. Maka ibu perlu berbincang semula dengan doktor, ataupun ibu boleh memilih untuk tidak menerima antibiotik ketika melahirkan ya, tapi doktor akan berbincang dengan ibu jugalah. Tapi untuk negatif swab ini memang risiko untuk mendapat baby ini terkena jangkitan GBS sangat-sangat kurang ya, 1 dalam 5,000 ya. Okey, antibiotik yang diberikan ini kadang-kadang boleh menyebabkan alergik kepada ibu ya. Jadi sebelum pemberian antibiotik ini, ibu perlu maklumkan kepada petugas kesihatan mengenai antibiotik alergi ataupun apa-apa sahaja ubat yang ibu alergik kepada. Okey. Di Malaysia ya, kita tidak screen ataupun kita tidak mengambil swab untuk semua ibu mengandung di Malaysia untuk tentukan sama ada mereka ini sebenarnya adalah GBS carrier ataupun tidak. Kenapa? Kerana yang pertama, banyak wanita sebenarnya ya adalah GBS carrier ya. Wanita ini adalah GBS carrier dan kebanyakan mereka ini melahirkan bayi yang selamat dan sihat, tidak ada apa-apa masalah kesihatan. Yang kedua, dengan menyaring semua wanita ya untuk GBS, kita tidak boleh meramalkan wanita mana yang akan bayinya yang akan terkena jangkitan GBS. Dan yang ketiga, tidak ada ujian GBS ataupun tidak ada ujian screening yang 100% tepat ya. Bermakna kalau GBS screening ataupun GBS test itu menandakan seseorang wanita itu tidak ada GBS, means negative test, tak bermakna 100% seseorang wanita itu bebas daripada kuman GBS ya. Dan yang keempat, kita tahu bila wanita itu ada GBS, kita akan bagi antibiotik ketika nak bersalin ya. Jadi jika kita buat secara menyeluruh ataupun kita screen semua wanita secara menyeluruh untuk GBS, kita memberikan antibiotik ini kepada semua wanita nanti ketika nak bersalin, sedangkan wanita-wanita ini sebenarnya tidak memerlukan antibiotik ketika nak bersalin ya. Jadi ibu-ibu semua dapatkan maklumat lebih lanjut mengenai GBS ini daripada doktor yang merawat ibu-ibu sekalian.